Suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها السامعون والسامعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة، وذلك ساعة مباركة، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi. Dengan taufiknya, hidayahnya, dapat kita sama lagi dalam ruangan untuk kita nak membaca akan hadis Nabi SAW, dan juga belajar bersama, memahami bersama akan hadis-hadis yang kita sedang duk baca daripada sebuah kitab yang mulia, yang penuh dengan barakat, seperti kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai dalam satu tajuk yang kecek mengenai dengan babus sabri, sabar. Babus sabri, tajuk yang mengenai dengan sabar. Sababu as-sabri. Sabri itu nama orang, tapi sabri di sini iaitu sabar. Kecek mengenai dengan sabar. Yang mana kita dah baca ayat-ayat yang Imam Nawawi dia wakili semua ayat yang agak kata penting untuk kita kena tahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Quran balas mana mengenai dengan ayat Quran. Dan juga kita telah melalui 3 hadis. Hadis nombor 25,
dan juga hadis 26 dan juga hadis 27. Hadis 27 mengenai dengan sifat sabar Nabi SAW ataupun benda yang Nabi SAW menggalakkan untuk kita sabar. Hadis yang telah kita akhir pada minggu dulu iaitu hadis nombor 28, iaitu hadis yang disyita oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang khadim Nabi, yang mana dia telah cerita kata lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi yang sakit, sangat sakit, dahsyat Nabi, hampir-hampir Nabi nak wafat tu, masa Nabi nak mati, nak wafat, iaitu sakit belum nak wafat, sakit yang terakhir sekali. Sehingga anak dia yang mana pada masa itu anak yang sama dengan Nabi itu seorang saja, iaitu Fatimah. Manakala anak dia yang lain ni orang lagi itu semua dah mati belaka. Masa yang Nabi SAW sakit teruk dan juga nak mati itu anak dia tinggal seorang, iaitu Fatimah, isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Yang telah kita tahu kata semua anak Nabi itu mati belum Nabi belaka, sehingga Nabi mati dan juga tinggal anak seorang yang hidup selepas daripada Nabi mati, iaitu Fatimah. Dikatakan kata senai bulan yang dia hidup selepas daripada Nabi mati. Selepas daripada tu dia mati juga. Fatimah radhiyallahu anha, dia tengok kepada pak dia sia belah, kerana masa tu tak ada anak orang lain yang bersama dengan Nabi SAW. Melainkan seorang Fatimah saja. Hati seorang anak yang sangat cinta, sangat kasih kepada bapa dia, dan juga bapa dia adalah Rasul. Dan bapa dia adalah Nabi. Bapa dia seorang Rasul dan juga seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakit. Sakit kuat, sangat teruk. Sakit teruk benar sehingga kata Nabi tak arak dah. Dan juga Fatimah radhiyallahu anha tengok kepada muka, suara, wajah muka Nabi tu, tengok tu baik kata Allah, bapa aku sakit dah. Sehingga dia kata wa karba abah. Oh, sangat sedihnya, sakitnya ayahku. Sakit teruk semua. Saya tengok kepada Nabi SAW ataupun bapa dia ni sakit teruk, mana tanyanya sia belah. Seperti biasa perasaan seorang anak yang ada perasaan sia belah kepada bapa dia apabila bapa dia sakit teruk. Sehingga Nabi SAW royak kepada Fatimah kata, laisa ala abika karbun ba'da hadzal yaum. Hei Fatimah, nak aku ingatlah, selepas daripada ni tak adalah gapo yang jadi benda yang berat sekali kepada bapakmu. Iaitu aku, Nabi SAW, tak ada lah pada ni. Hari ni, kali ini adalah kali yang terakhir sekali, hei Fatimah nak yang dikasihi. Tak sebimai selepas daripada ni pakmu tak akan sakit teruk seperti sakit pada hari ini sampai bila-bila. Sehingga kes sekali Nabi SAW mati dia dengan keadaan itu, sakit teruk itu, dan dia juga mati dengan mati di hadapan anak yang dia kasih seperti Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ni untuk kita nak ambil gapo faedah yang kita dapat daripada ni, di antaranya faedah yang kita dapat daripada hadis ni nak tunjuk kata Nabi SAW ni seperti manusia biasa. Nabi SAW adalah bashar, seorang manusia. Dan juga manusia, dia adalah manusia yang ada sakit, yang ada demam, dan juga yang ada wanak, dan juga ada mati seperti dengan manusia yang lain. Nabi sakit, Nabi ada hal keadaan lapar, Nabi ada hal keadaan dahaga lapar air. Nabi ada sejuk, Nabi ada panas, macam-macam. Seperti biasa manusia yang timpa ataupun jumpa dalam hidup mereka. Dengan sebab itu Nabi SAW kata, innama ana bashar mithlukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku adalah seorang bashar, seorang manusia seperti kamu. Hari ini aku terlupa, ada terlupa seperti mana kamu lupa. Kamu ni lupa kau tu, lupa kau ni. Aku pun manusia seperti kamu juga, iaitu ada juga lupa kadang-kadang. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu yang kata Nabi SAW adalah bashar seperti kita juga. Dan juga di sini boleh tunjuk kata
boleh menolak satu kumpulan yang mereka bersyirik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyirik dengan Allah Taala. Syirik, berdoa kepada Allah Taala, minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati pun pada hari ini ramai para hujjat daripada negeri masing-masing yang apabila mari itu siap duduk di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Nabi. Sebenarnya sunnah ataupun perbuatan yang kita apabila ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sahaja. Sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak nak gapo daripada kita. Dan juga Nabi tidak nak untuk kita berdoa kepada dia, minta kepada dia. Tak. Nabi suruh kita ni doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak selawat. Habis itu apabila kita pergi buat umrah baik ataupun kita pergi buat haji baik, kita membanyakkan apabila ziarah makam ataupun kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana orang yang paling mulia sekali, dan juga orang yang paling bijak sekali, dan juga orang yang paling kata dapat kejayaan sekali, VIP, double sekali, dapat syafaat banyak sekali daripada Nabi pada hari kiamat, adalah orang yang banyak sekali dalam dunia ini dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Ada para hujjat. Kadang-kadang di tepi kubur Nabi ada orang jaga. Yang mana kerajaan Arab Saudi dia jaga. Apabila ada orang mari akik tangan doa di kubur Nabi ni, dia lari. Jangan doa. Haraplah kamu doa kepada Allah Ta'ala. Kerana doa asal tu kita kena doa kepada Nabi, doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak berdoa kepada Nabi. Kerana Nabi SAW adalah bashar seperti kita. Dan juga Nabi tidak ada kuasa gapo pun yang boleh nak uji kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hey Muhammad, qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah wahai Muhammad, kata di sisi aku ni, iaitu di sisi Nabi, tidak ada khazain gapo hak Allah Taala, tak ada. Semua benda yang Allah Subhanahu wa taala tahu dia seorang tu, dia yang satu yang tahu gapo nak berlaku, balas mana, siapa nak mati, gapo ilmul ghaib. Salah satu ilmu yang tak nak apa tengok. Gapo sahaja Nabi tak nak apa tengok, Nabi tak boleh jawab juga. Wala a'lamul ghaib. Nabi kata, dan juga aku tak tahu benar ghaib, benda yang tak nampak, gapo nak berlaku setagi, gapo balas mana, tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala aqulu lakum inni malak, dan juga aku tak senawaya kepada kamu kata aku adalah seorang malaikat. Tak, bahkan aku adalah seorang abdun min ibadillah, seorang hamba daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba ya, bukan malaikat, dan juga bukan Tuhan. Sehingga siapa pun nak minta doa kepada Nabi, minta syafaat, minta Nabi tolong gapo saja, tak boleh. Kerana Nabi SAW adalah hamba, adalah bashar, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala juga. Tak boleh nak berdoa kepada Nabi. Habis tu hadirin tolak lawan untuk jadi jawapan kepada golongan yang mereka minta wa yastaghithuna bihi wa huwa fi qabrih. Semasa Nabi duduk dalam kubur ni minta Allahu akbar. Tak boleh. La yus'al, tak boleh nak minta selain daripada minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seterusnya hadis ni yang kita dapatnya, gapo lagi yang kita dapat daripada hadis ni radhiyallahu anha, iaitu anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita yang tadi kata, tak ada anak seorang mana hak Nabi yang hidup selepas daripada Nabi mati, malaikat Fatimah radhiyallahu anha. Setiap anak Nabi, sama ada lelaki, sama ada perempuan, semua mereka itu mati semasa Nabi hidup lagi. Sehingga tinggalnya Fatimah sahaja. Dan juga Fatimah ni tanya, kata, anak Nabi yang Nabi mati ni dengan Fatimah seorang, Fatimah boleh makan saka Nabi ke tak? Fatimah tak boleh makan saka Nabi. Lahia Fatimah anak kepada Nabi sendiri, tak ada nak saka nak makan, tak boleh makan saka. Dan juga isteri-isteri yang masih hidup semasa Nabi SAW mati pun tak boleh nak makan saka. Sehingga Al-Abbas masa tu pun yang hidup lagi tak boleh.
Kerana Nabi SAW telah sabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad. Nabi kata balah mana? Inna ma'syaral anbiya la nurath ma tarakna sadaqatun. Sesungguhnya, hei para Nabi semua fak kita ni tak ada waris. Orang yang nak makan saka dan juga fak kami tak ada apa nak beri. Buat apa hikmat kalau kita tanya kata Allah Subhanahu Wa Taala tak sewi anak cucu dia makan saka ataupun ada saka kenawi? Kerana mereka itu para Nabi tu mari dalam dunia ni tugas dia sebar risalah Allah Ta'ala. Kerja dia sebar risalah. Nabi ada susah. Ada hak paling susah. Tak ada Nabi mana yang saya rasa kata kaya. Kerana peringkat ataupun hidup seorang Nabi mana-mana dalam dunia ini tak ada nak kepada peringkat apa tak ada. Kekayaan tak ada. Kerja ataupun orang panggil tu faham create buat dia. Satu fikiran, satu kerja yang jadi kerja asasi bagi dia ni satu ya saja, iaitu tablighur risalah. Mari nak buat balas mana nak menyebarkan akan risalah Allah SWT. Itu kerja satu ya. Kerja satu ya para Nabi SAW. Semua sama juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Seterusnya hadis yang nombor 29. Yang mana kita akan habis pada hari ini dengan hadis ni. Dan juga kita akan sambung pada minggu depan hadis yang nombor 30. Hampir-hampir 3 muka yang panjangnya hadis nombor 30. Tetapi pada hari ini kita akan baca hasuknya hanya hadis yang nombor 29. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu النبي صلى الله عليه وسلم إن بني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقطع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan juga Imam An-Nawawi kata kalimah tadi yang sebut taqaqqa iaitu tataharraqa wa tattariba. Hadis ini yang pertama kali sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian. Kita sekarang ni duduk dalam tajuk yang kecek mengenai dengan bab sabar. Sabar yang sampai kepada hadis ni. Banyak sangat yang Imam Nawawi dia wari hadis. Wari. Dan juga kita rasanya hadis yang kita akan baca dalam bab sabar ini agak rata kena guna masa banyak. Kerana banyak hadis dan juga ada beberapa hadis yang panjang. Seperti bab taubat dulu hadis Ka'ab bin Malik yang panjang cerita dia. Dan juga hadis yang pada minggu depan yang insya-Allah kita akan baca tu panjang juga. Tetapi hadis ni adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Mana kata hadis ni tak kena syak gapo lah kata sahih kata sahih tu. Kerana adalah hadis yang dicatat dalam kitab oleh Bukhari dalam kitab sahih dia sahih. Dan juga kitab sahih Muslim bagi Al-Imam Muslim anak buat kepada Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni cerita daripada seorang sahabat yang namanya Abu Zaid. Gapo ni Abu Zaid ni? Sedang pendengar apabila nama orang kita baca nama orang dia mulai dengan Abu depan tu. Ataupun dia mula dengan ummu depan tu. Abu tu pak, ummu tu mak. Abu tu pak, ummu tu mak. Abu Zaid iaitu pak kepada Zaid. Bapa kepada bapa kepada Zaid. Maka gaponya nama dia sungguh nama gapo? Kerana bapa Abu Zaid, bapa kepada Zaid ni adalah gelaran sahaja ya. Dalam bahasa Arab kita panggil kata kunyatun kunyah. Kunyah iaitu gelaran saja panggil Abu depan ataupun ummu depan bapa kepada Zaid. Nama sungguh dia nama Zaid, dia nama sungguh Usamah. Usamah bapa kepada Zaid pia Usamah anak dia Usamah bin Zaid. Tu dia. Orang Arab dia suka macam tu.
Dia ni ada bapa dia nama gapo, kadang-kadang dia suka pula nak tok nama anak dia serupa dengan nama pak dia. Serupa dalam hadis ning sahabat seorang ning nama Usamah. Nama Usamah, pak dia nama apa? Pak dia nama Zaid. Anak dia wanak ataupun dia ada anak ni naik atas dia tak nama anak di atas dia nama apa? Nama Zaid juga. Mana kata kalau anak dia ni Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harithah. Orang Arab dia suka pasal itu. Dia tak ada kena mikir banyak kata nak tak nama gapo. Kita ni penimpal lah mikir nak tak nama anak gitu gini. Cari dah cari lagi. Tapi masa pera malah juga nak pera anak. Itu sungguh betul ke tak betul tak tahu tu dah. Tapi nak kata orang Arab dia suka tak. Muhammad bin Muhammad kadang-kadang Muhammad bin Ismail bin Muhammad pula. Dia suka nak tak nama anak dia. Dia serupa dengan pak dia. Makna kata anak dia ni sebagai cucu kepada pak dia tu nama serupa. Muhammad. Sepuh ni Zaid pun Zaid juga. Allahu Akbar. Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni dia sebenarnya pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Zaid bin Harithah ni kita kena ingat kata dia adalah orang yang tolong kerja khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada tu dia adalah seorang hamba ya. Seorang hamba, abdan, seorang hamba. Maka orang yang hadiah hamba ni kepada Nabi ni adalah isteri yang pertama yang dikasihi oleh Nabi, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni dia jumpa kata Zaid bin Harithah ni jadi seorang hamba ju ahdat. Dia hadiah hamba ni hadiah kepada Nabi, maka Nabi bebas dia. Nabi bebas dia, maka jadi penolong dia lah. Mari dia tolong Nabi. Dan juga Nabi SAW gelar kepada dia kata hubbun Nabi. Orang yang Nabi SAW kasih. Dan juga anak dia ni Usamah bin Zaid pun gapo gelar dia? Hibban juga. Hibbuhu wa ibn hubbih. Allahu Akbar. Dia sendiri tu Zaid bin Harithah orang yang Nabi SAW kasih juga. Dan juga anak dia tu orang yang Nabi SAW kasih juga. Allahu Akbar. Subhanallah. Cerita ni Zaid bin Harithah dia kata bahawa mana? Kalau kita ingat Zaid bin Harithah ni, pak dia ni, sahabat Nabi ni, seorang hamba dulu yang mana Khadijah hadiah ini kepada Nabi SAW sehingga Nabi bebas dia tu. Dia lah orang yang bersama dengan Nabi musafir kepada Taif. Musafir kepada Taif, dakwah orang Islam, orang kafir di Taif dulu. Kerana Nabi SAW usaha dakwah dalam Mekah. Situ sini musim haji, musim biasa. Tak ada ramai mana orang yang sanggup nak terima agama Islam, nak masuk agama Islam. Melainkan beberapa orang yang bijak, yang cerdik, yang Allah Ta'ala hidayah kepada mereka sahaja. Tapi ramai. Dan juga dapat zalimah yang besar daripada golongan orang Mekah, orang musyrikin pada masa tu. Nabi yang nampak kata, pasti kena keluar pergi dakwah daripada kawasan luar Mekah. Nabi pilih pergi kepada Taif dulu kerana Taif tu tempat dia tak jauh mana lah daripada Mekah, lebih kurang 80 kilo, 60 kilo, 70 kilo lagi tumma ya. Nabi SAW pergi dengan dia di Taif, pergi dengan Zaid bin Harithah ni. Sehingga Nabi kena hamak ke Taif, kena pegang batu, kena buat zalim, kena buat jahat daripada orang Taif. Bukan Nabi sahaja, sehingga Zaid bin Harithah sendiri juga. Sehingga Zaid bin Harithah kata, Allah, aku usaha nak menjaga, nak tapis, nak usir Nabi kena buat zalim daripada orang Taif tu. Tak ada. Sehingga Nabi pada hari itu berdarah, pecah. Kena pergi nusuk, kena lari diri. Itu hikam yang berlaku. Mereka kata Zaid bin Harithah ni orang romsuk dengan Nabi sungguh. Sakit dengan Nabi sungguh masa Nabi dakwah masa tu. Cerita dia Zaid bin Harithah dia kata bala mana? Zakara anna ihda banatir Rasul arsalat ilaihi rasula. Seorang anak tina Nabi SAW. Dia hatta satu orang. Seorang anak tina Nabi. Di sini tak cakap kata pia, dan nanti kita baca lagi dulu. Tapi nak kata satu orang anak tina Nabi tu hatta. Hatta satu orang lelaki tu mari cari Nabi. Mana hatta budak lah mari cari Nabi. Untuk beritahu kepada Nabi kata, inna bani qad ihtudira fashhadna. Anakku ni sakit dah. Iaitu dekat dengan mati dah. Mana kata cucu Nabi lah. Anak kepada anak perempuan Nabi, cucu Nabi.
Cucu Nabi SAW. Mari beri berita tahu kata marilah Nabi tu, mari tengok cucumu seorang anak kepada anak perempuan mu ni sedang sakit, hampir nak mati, dekat nak mati dah. Uhtudira di sini iaitu hadarahul maut, dekat nak mati dah. Dia minta Nabi ni pergi cari anak dia, mari jumpa dengan dia, mari jumpa dengan anak dia lah yang keadaan dia sakit berat tu. Maka Nabi SAW royak kepada orang yang anak perempuan dia hatam hari tadi tu. Royak kepada dia kata, hei lelaki ni, yang mari royak berita kepada aku ni, mengkelik gi royak kepada anak perempuan aku kata, murha fastasbir wal tahtasib. Haraplah kamu sabar. Royak kepada anak tinaku tu, yang anak dia dekat nak mati tu, wimak dia, iaitu anak tinaku ni, sabar dan juga minta ganjaran ataupun pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh lelaki seorang tu klik pergi cari anak dia dan juga royak. Royak kata mula-mula sekali faltasbir. Haraplah kamu sabar dan juga haraplah kamu minta harapan untuk dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kena ingat kata orang ni ada yang boleh sabar dan juga ada orang yang tak boleh sabar. Ada yang orang boleh sabar dan juga ada yang orang tak boleh sabar. Tetapi ingatlah orang yang dia sabar dan juga apabila dia sabar, dia minta ihtisab. Ihtisab ni apa ni? Sabar saja ni kadang-kadang rugi juga senapa dengan penonton. Sabar kita ni kita kena ihtisab kata. Seperti contohnya kita pada hari ni lebih-lebih lagi kaum ibu, orang yang jadi ibu, orang yang jadi isteri duduk dalam rumah perak anak letih, dah perak anak letih. Pas anak kita fak kita ni bukan seorang dua. Pas juga 2-3 orang tu bukan besar belakang, halus belakang. Hak ni kecing sudah, basuh sudah, hak ni berak pula. Hak ni bercawak sudah, hak ni nak kena baju pula, letih. Tetapi kita kena sabar untuk buat kebaikan. Kita dah kecek pada awal-awal halakah kita apabila kita telah masuk tajuk sabar ni. Sabar terhadap taat, buat kebaikan. Sabar terhadap musibah cubaan. Sabar terhadap tak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kita peru anak kita pada hari ini, kita letih, kita penat, kita tak urut. Itu adalah, peru anak adalah salah satu ketaatan yang kita telah taat kepada Allah Ta'ala. Maka kita nak sabar ni, maka kita niat sabar lah, ihtisab. Peru anak kena mikir, tak ada kata hari ni yang kita letih, yang kita penat, yang kita tak urut, yang kita kacau, tidur peru anak kita ni, kita nak ambil pahala daripada mana? Adakah kita nak ambil pahala daripada anak kita pada masa depan? Tak. Adakah kita nak ambil pahala daripada suami kita yang keluar tu pergi buat kerja? Tak. Pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita nak sebenarnya iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi royak kepada lelaki seorang itu kata, kelik gi royak kepada anak perempuanku dan juga royak kepada dia kata yang pertama kali sabar dan juga yang kedua, haraplah kamu ini harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga haraplah kata Nabi royak kata bala mana? Nabi royak kata, Nabi baca doa dekat nak mati dah dan juga Nabi royak kata inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya kalau Tuhan nak ambil nyawa satu orang tu, bagi Allah Ta'ala kuasa. Gapo yang Allah Ta'ala nak ambil, nak cabut, nak ambil, nak buat kira, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa lahu ma a'ta. Dan juga bagi dia sitik bagi hak Allah Ta'ala yang Allah nak wika pada pihak, tak usah wika pada pihak, hak tu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan juga ingatlah semua perkara yang ada di sisi Allah Ta'ala itu ada masa tetap. Kita ada masa tetap bila nak mati. Seorang ni gini, benar ni gotu gini, semuanya ada masa yang tetap. Ajalin musamma. Ada masa yang tetap. Ajal masing-masing yang apabila siapa masa, maka siapa masa. Itu yang Nabi SAW telah riwayat kepada suruh lelaki itu klik riwayat kepada anak perempuan dia. Suruh lelaki seorang itu klik riwayat kepada anak perempuan dia. Maka apabila klik riwayat dah, Allahu Akbar. Anak perempuan dia pun hatta seorang itu klik mari mula pula dah. Hatta seorang itu
klik mari semula pula dah. Klik mari semula untuk mari cari Nabi SAW dan juga sumpah minta Nabi ni gana-gana kena pergi boleh. Gana-gana apa kena pergi boleh, tak boleh lah Nabi cucumu ni kena klik pergi tengok, kena klik pergi doa kerana sahabat nak. Nabi ni kita tengok akhir-akhir hayat dia bala mana Nabi nak ajar, Nabi nak royak sehingga dia boleh nak buat. Sehingga ke sekali pun Nabi kena jangki juga faqama, Nabi bangun diri dan juga pergi cari kepada cucu dia, iaitu diri bersama dengan Nabi, pergi bersama dengan Nabi, iaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan juga ramai-ramai lagi. Ramai-ramai lagi pakat berdiri bersama dengan Nabi dan juga pergi ke cari cucu dia yang sedang yang hampir-hampir nak mati sakit teruk tu. Maka apabila Nabi SAW sapa kepada cucu dia, maka orang akik cucu dia tu, farufi'a ila Rasulullah SAW as-sabi, akik cucu dia tu kepada Nabi SAW. Maka Nabi ambil cucu dia, budak lah, sabiyun ni budak lagi, Nabi ambil budak ni letak tahibah dia. Nabi ambil cucu dia, tak tahibah dia. Maka terjumpa kata cucu dia masa tu taqaqqa, mana kata tu nyawa tak sedap dah. Nyawa tak sedap gitu gini dah. Sehingga sekali Nabi tengok siaplah kepada cucu dia yang dekat-dekat nak mati tu, sehingga Nabi mengalir air mata tiak Nabi SAW. Allahu Akbar. Habis itulah kita kena ziarah hati sedang pendengar penonton orang sakit ni. Orang sakit ni kita kena pergi ziarah. Salah satu hak bagi orang Islam terhadap orang Islam sendiri, kena pergi ziarah. Iyadatul marid. Kena pergi ziarah orang sakit ni. Dan juga kita rasanya hikmah yang paling besar sekali untuk kita pergi ziarah orang sakit ni untuk kita ingat kepada mati. Untuk kita ada perasaan sia belah. Untuk kita ada hati yang lemah lemuk terhadap orang yang sakit. Kita sehat. Dan juga orang yang berngadak dengan kita apabila kita ziarah, dia orang sakit, dia orang lemah, kita orang sehat, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kita rasa nyanyi, kita rasa sia belah kepada dia. Habis itu hikmat kita kena ziarah hati. Hari ni kalau kita sedap, senang, kita hidup, dan juga kita rasa hati kita keras, cuba kita ziarah orang sakit hati. Pergi hospital, tengok orang yang pakar taliye untuk nak wedai nyawa dia, nak wedai makan oksigen boleh dia nyawa itu, terus tengok kita pada mana hidup. Adakah kita syukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini kita hidup senang? Adakah kita tengok orang sakit itu, Allah, aku sehat mula, aku syukur kepada Allah. Adakah aku guna masa sehat aku ini untuk mendekati Allah Ta'ala, untuk baik kepada Allah Ta'ala? Kena mikir. Hikmat banyak kita ziarah orang sakit ni. Habis tu kita kena ziarah. Tak kena kecek pahala dah. Pahala tak kena kecek dah, pahala banyak, kelebihan banyak, kelebihan fadailul a'mal, fadlu ziyarati al-marid banyak. Kita kena ziarah sehingga kita akan jadi orang yang hati lemah lembut. Nabi tiap tengok cucu dia dekat nak mati ni. Allahu Akbar. Hati Nabi rahmat sekali. Hati Nabi rahmat sekali. Sehingga Sa'ad bin Ubadah dia tengok Nabi tiap tadi. Semasa Nabi dukung, dia letak cucu dia, tahibah dia itu, Nabi tiap, Nabi siap belah kerana anak dia sakit tak orang. Cucu dia tak orang sakit teruk dah. Dekat nak mati dah kerana tu dia rasa ini dekat nak mati dah lah. Nabi tiap. Sa'ad bin Ubadah tengok kepada Nabi, mengalir air mata tu, tanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Gapo ni mutiak hai Rasulullah? Allahu Akbar. Maka Nabi SAW jawab kepada Sa'ad bin Ubadah, kata, "Hadhihi rahmatum ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi." Ni aku mengalir tu air mata, perasaan sia belah yang ada dalam hatiku ni adalah salah satu rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada hati hamba dia. Allah Ta'ala beri kepada aku ada perasaan biasa ni, rahmat sia belah. Dan juga rahmat kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada hati hamba dia yang lain, sia belah, rahmat kepada Allah. Jadilah kamu sekalian orang Islam semua, ibu bapa, ustazah atau imam apa semua belaka, pakat jadi orang yang paling rahmat sia belah kepada orang lain. Jangan kita berasa kerah, jangan kita berasa kata baikkan sangat sehingga kita tak kasih sia belah.
Kita tengok kepada orang tak jujur, kita tengok kepada orang tak semaya, kita tengok orang yang tak suka puasa, kita tengok kepada orang yang buat jahat. Kita tak boleh nak kata kepada dia. Kita tak boleh nak benci kepada dia. Kita tak boleh nak laknat dia, tak boleh. Kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Sia belah kepada dia, ya Allah, wilah hidayat kepada dia, wilah hidayat kepada dia, wilah hidayat kepada dia. Kena sia belah. Kerana kita kena ingat kata kita bukan nak masuk syurga sore, kita pakai nak masuk syurga belakang. Habis itu kalau kita tak kuasa nasihat dia, kita tak kuasa lagi mencegah benda yang dia buat kejahatan dia, kita doa, ya Allah, sia belah kepada dia. Sia belah. Jangan kita benci dia. Benci orang yang buat jahat. Benci yang dia benci kepada kita tak mesti. Kerana dia benci dengan sebab kita ada juh ni, kerana dia tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia kenal Allah Ta'ala nas saja, dia tak benci orang juh ni. Dia tak ada ilmu, kita kena sia belah. Kerana ini adalah salah satu sia belah yang Allah Ta'ala beri kepada hati hamba dia. Wa fi riwayatin fi qulubi man yasha'a min ibadi. Allah Ta'ala nak beri perasaan sia belah ni bukan nak beri semua juga. Nak beri kepada hamba dia yang mana yang Allah Ta'ala tu hendaki saja. Bukan semua orang sia belah ni. Habis tak pelik lah kalau kita ada saing, kita ada orang yang tepi, kita ada kenal seorang mana yang dia bekang, yang dia tadi ada rahmat, yang dia karuk, yang dia biasanya orang panggil kata apa? Orang yang tidak ada sia belah kepada orang lain ni. Kita sabar. Kerana Allah Ta'ala tak uri sifat rahmat ada dalam hati dia. Dengan sebab itu dia tak rahmat kepada orang lain. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Tetapi yang paling penting sekali, ingatlah bahawasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sia belah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan rahmat juga kepada orang ataupun hamba mana yang sia belah dan juga rahmat kepada orang lain. Habis itu sadaqa Rasulullah, benar apa yang Nabi SAW sebut, kata irhamu man fil ard ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sia belah, orang yang rahmat kepada orang lain ni, Ar-Rahman, Allah Ta'ala akan rahmat dia juga. Allah, kita sia belah, kita rahmat kepada apa saja makhluk Allah Ta'ala dalam dunia ini. Bukan hanya kepada manusia saja. Kita rahmat kepada manusia yang di tepi kita. Kita rahmat kepada binatang. Kita rahmat kepada orang susah. Kita rahmat kepada orang tangdang. Kita rahmat kepada orang kutip sapa. Kita rahmat kepada kami. Rahmat kepada semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan rahmat kepada kita sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Allahu Akbar. Ni yang kata Nabi SAW adalah orang yang paling hati rahmat sekali kepada makhluk, semua makhluk. Kerana Nabi SAW hatta Allah Ta'ala hatta mari dalam dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga aku tak hantar Muhammad melainkan jadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat, Nabi rahmat belaka, binatang Nabi rahmat, khadan Nabi rahmat, orang perempuan Nabi rahmat, anak tina rahmat, sahabat dia macam-macam Nabi rahmat. Tak ada sikit abu Nabi nak. Sehingga orang yang kata nak buat khianat kepada Nabi, nak buat zalim kepada Nabi sendiri pun Nabi rahmat kepada dia. Tak ada Nabi nak marah kepada fak musyrikin yang buat khianat kepada Nabi, tak ada. Gapo saja yang mereka buat kepada Nabi, sabara. Gapo saja yang kata tuduh kepada Nabi, sabara, sabar. Nabi lah orang yang paling sabar, yang paling sangat rahmat sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka kita cukup sekadar ni pada hari ini, hadis yang nombor 29. InsyaAllah pada minggu depan kita akan ambil cerita hadis nombor 30 ni, panjang sangat sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Kalau pergi boleh ngapa-ngapa boleh apa hadis panjang 2-3 muka hadis ni. Nanti kita baca insya-Allah daripada Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang hebat, yang bukan orang Arab tapi dia boleh masuk Islam, dia duduk tepi dengan Nabi, dia perang sama Nabi, dia jaga tepi Nabi. Allahu Akbar, sehingga Islam sampai kepada kita sekarang ni. Maka pada hari ini kita cukup sekadar insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا.
رسول